Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Parit Kasih dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kuliah ilmu, dalam kita mempelajari kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Baik, kita masih lagi dalam bab yang ke-9, iaitu wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengerjakan sesuatu amal ibadah. Pada minggu yang lalu kita dah pun tengok hadis yang ke-33, iaitu tujuan kita menuntut ilmu ini adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menuntut ilmu atas sebab tujuan yang lain, maka dalam hadis yang lepas Rasulullah SAW menyatakan bahawa dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Jadi pada malam ini hadis yang ke-34 masih lagi dalam bab bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan amal. Hadis daripada An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man talabal ilma, sesiapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, dengan tujuan bermegah-megah menandingi alim ulama dengan ilmunya itu, au liyumariya bihi sufaha, atau dengan tujuan bertengkar atau bertegang urat
dengan orang-orang yang jahil dengan ilmunya itu, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nara, ataupun dengan tujuan menarik dengan ilmunya itu perhatian orang ramai memujinya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini masih lagi hadis yang berkaitan dengan tujuan kita menuntut ilmu. Hadis rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah. Baik, kita tengok terlebih dahulu berkenaan dengan perawi hadis ini, iaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dari bagi sejarah Ka'ab bin Malik ini, tuan-tuan, Rasulullah pernah memulaukan Ka'ab bin Malik ini selama 40 hari. Bukan Ka'ab sahaja. Rasulullah memulaukan 30 orang Islam, termasuklah Ka'ab bin Malik. Sampai Rasulullah memulaukan mereka, apa kesalahan yang mereka buat sehingga Rasulullah memulaukan mereka. 30 orang, tuan-tuan. Salah seorangnya Ka'ab bin Malik ini. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Dalam Islam ni, tuan-tuan, dia ada orang-orang Muhajirin, dia ada orang-orang Ansar. Orang-orang Muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang Ansar adalah penduduk asal di Madinah. Jadi Ka'ab ini adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Apa yang telah dilakukan oleh Ka'ab ini sehingga kan dipulau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berlaku ketika peperangan Tabuk. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah Nabi, banyak peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun telah jelaskan apa dia perbezaan peperangan zaman sekarang ini dan juga peperangan pada zaman Rasulullah. Peperangan pada zaman Rasulullah ini lebih kepada untuk mempertahankan agama Islam dan juga untuk menyebarkan dakwah Islam. Itu peperangan pada zaman Rasulullah. Tapi pada zaman ini peperangan itu berlaku atas menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Itu perbezaan dia. Di antara peperangan pada zaman Rasulullah ini, kalau kita tengok balik semula, peperangan, saya rasa tuan-tuan pun maklum, peperangan Badar. Peperangan Badar. Kemudian adanya berlaku peperangan Uhud. Kemudian peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Dan juga salah satunya juga ialah peperangan Tabuk. Jadi peristiwa ini, Ka'ab bin Malik ini dipulaukan oleh Rasulullah berlaku ketika peperangan Tabuk. Apa yang telah dibuat oleh Ka'ab ini? Semasa peperangan Tabuk ini, Ka'ab dan juga 30 orang Islam ini, mereka tidak turut serta bersama-sama Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Kenapa mereka tak turut serta? Kalau para sahabat yang lain, tuan-tuan, apabila ada peperangan, maka mereka lah orang yang berlumba-lumba untuk menyertai Rasulullah berperang, kerana mereka inginkan mati syahid. Tapi pada perang Tabuk ini,
Ka'ab bin Malik ini tak turut serta, dan juga bersama-sama dengan 29 orang yang lain, termasuk Ka'ab ni 30 orang. Kerana Ka'ab bin Malik ini dan juga 29 orang sahabat yang lain, mereka ini terpesona dengan kesuburan buah tamar. Sebab dia sikit je, tak pergi perperangan Tabuk, sebabnya tengok buah kurma tu, buah tamar tu ketika itu sedang berbuah. Maka mereka takut, mereka sayangkan buah tamar itu, sehingga kan mereka tak turut serta bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Jadi sebab itulah Rasulullah memulaukan mereka selama 40 hari 40 malam, kerana mereka enggan berjihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Rasulullah yang pulaukan ni tuan-tuan, maksudnya berat. Walaupun kesalahan tu kita tengok macam sikit je kan, sebab buah tamar tak nak pergi perang. Tetapi hukuman ini cukup berat bagi mereka, sehinggalah ke hari yang ke-40 barulah Allah menurunkan ayat untuk membersihkan mereka dengan menerima taubat mereka. Hari yang ke-40 baru Allah terima taubat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita ini sebagai orang Islam yang banyak melakukan perkara-perkara yang dosa-dosa, yang berdosa, maka perbanyakkanlah kita ini bertaubat. Kerana tak semestinya kita bertaubat hari ini Allah akan terima. Ka'ab bin Malik ini bertaubat 40 hari 40 malam baru Allah terima taubatnya. Jadi sebab itu kita memperbanyakkan untuk bertaubat. Dan akhirnya demi untuk menebus dosanya, walaupun sudah diterima taubatnya oleh Allah, maka Ka'ab bin Malik telah menginfakkan seluruh kebun tamarnya untuk didermakan di jalan Allah. Dia tak pergi berperang sebab dia tengok dia punya ladang kurma dia tu tengah berbuah. Sebab itu dia tak pergi berperang. Maka apabila Allah terima taubatnya, dia infakkan seluruh kebun tamarnya itu ke arah jalan Allah. Macam gitulah tuan-tuan. Ada kebun durian. Ada kebun durian. Tunggu buah durian tu gugur, sampai tak pergi solat berjemaah dekat masjid, sampai tak pergi kuliah. Contoh, takut-takut kalau buah durian tu jatuh nanti orang lain ambil. Itu contohnya lah. Disebabkan kita sayang kepada buah durian tu tadi. Sama macam Ka'ab tadi, dia sayang kepada tamar dia. Sampaikan dia tidak menurut serta dengan Rasulullah untuk pergi berperang. Baik, hadis yang ke-34 ini mengingatkan kepada kita bahawa penuntut-penuntut ilmu jangan bertujuan selain dari mentaati Allah serta mendapat keredaannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa 3 perkara yang tidak sepatutnya dijadikan tujuan bagi menuntut ilmu agama. Rasulullah memberitahu kepada kita, jika nak tuntut ilmu jangan ada tujuan 3 perkara ini. Yang pertama, bermegah-megah menandingi alim ulama. Niat dia nak belajar ni, niat dia nak menuntut ilmu ini, dia nak bermegah-megah, dia nak bertanding, dia nak berlawan dengan para alim ulama.
Ilmu tu taklah banyak mana. Ilmu dia ni taklah banyak mana. Tetapi dengan ilmu yang dia ada itu, dia nak lawan dengan orang yang lebih tinggi ilmu daripada dia. Maka kata Rasulullah, jangan ada tujuan bermegah-megah nak lawan para alim ulama. Alim ulama ni siapa tuan-tuan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi dari segi menyampaikan ilmu kepada manusia. Ini ilmu yang sedikit, ilmu yang kita ada. Ilmu tu baru sikit je, tapi dia punya perasaan itu seolah-olah dia itu banyak ilmu. Sehingga kan apa yang dikeluarkan, apa yang dicakap oleh alim ulama, bagi dia semua tak betul. Dia je lah yang betul. Sebagai contoh, masa kita musim COVID kan, kita punya alim ulama kita dah mengeluarkan satu fatwa, satu perintah, bahawa kita tak dibenarkan solat di masjid. Kemudian solat secara safnya itu dijarakkan. Mereka semua itu dah bermusyawarah, dah berbincang. Maka datanglah kita ini yang tak berapa nak ada ilmu. Kita kata apa tuan-tuan? Ini tak betul lah ni. Tutup masjid buat apa? Kat mana kita nak doa ni? Kat mana kita nak sembahyang? Dah sembahyang jarak-jarak pula. Zaman Rasulullah tak ada sembahyang jarak-jarak macam ni. Pandai-pandai je kita ni buat jarak-jarak sembahyang. Tu tuan-tuan, bila dah dikeluarkan sesuatu arahan ataupun perintah ataupun fatwa, maka semestinya para alim ulama kita ini telah pun berbincang sesama mereka. Dan ada rujukan-rujukan yang mereka rujuk. Bukannya mereka ini keluarkan pendapat sendiri. Ada sumber-sumber hukum yang mereka rujuk. Jadi bila dah mereka itu berbincang dan mencapai kata sepakat, maka barulah mereka mengeluarkan fatwa tersebut. Bukan suka-suka, bukan main rasa-rasa. Jadi datangnya kita ni yang tak nak berapa ada ilmu ni, itu yang kita pertikaikan. Kan? Macam mana tutup masjid ni? Kalau tutup masjid ni habislah. Kat mana orang nak sembahyang? Kat mana orang nak berdoa? Sebab itu tujuan kita ini menuntut ilmu. Janganlah kita untuk bermegah-megah untuk menandingi para alim ulama. Kerana tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, bagaimana Rasulullah menekankan perihal ulama. Kata sabda Rasulullah, dua golongan manusia ini, kalau kedua-duanya baik, maka rakyat akan menjadi baik. Tetapi kalau kedua-duanya jahat, maka rakyat juga turut menjadi jahat. Itulah al-ulama wal-umara. Ulama dan juga pemerintah. Ni dua tuan-tuan. Ulama dengan pemerintah ini dua golongan yang memainkan peranan yang penting. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok contoh, sebagai contoh, kalau kita tengok sultan, setiap sultan itu dia ada dia punya penasihat agama dia. Kan? Untuk apa dia nak penasihat agama ini? Jika ada benda yang contoh sultan itu nak buat, maka dia akan tanya penasihat agama dia ni. Boleh tak boleh kalau beta nak buat sekian. Kalau penasihat agama dia kata okey, tak menyalahi hukum, maka buatlah. Bukan penasihat macam
Macam Piramli tu tuan-tuan, cerita Piramli tu. Itu nasihat tak betul. Nasihat tu kan. Itu bukan macam cerita Piramli tu. Tu nasihat apa? 20% kan. Last kena jual kan. Kan. Sebab itu ulama dan juga umarah, ulama ini, alim ulama dan juga pemerintah ini memainkan peranan yang penting bagi sesebuah negara ataupun sesebuah negeri sebagai contoh. Baik, yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah menuntut ilmu dengan tujuan untuk bertengkar dengan orang-orang yang jahil. Bila kita tengok ada satu golongan yang memang jelas kejahilan mereka tentang Islam, lalu kita pun guna ilmu yang ada untuk bertegang urat nak tunjuk siapa yang lebih hebat. Tuan-tuan, kalau ada satu golongan ini, mereka ini orang yang jahil, orang yang jahil, maka tugas kita, orang yang ada ilmu ini, adalah memberikan mereka itu nasihat. Bukannya kita gunakan ilmu yang kita ada ini untuk mempertikaikan mereka, untuk bermegah-megah dengan mereka, untuk berlawan dengan mereka. Buat apa tuan-tuan kita nak lawan dengan orang yang jahil? Jadi ilmu yang kita ada ini kita gunakan sebagai nasihat kepada mereka. Bukannya kita nak bertengkar, nak berlawan dengan orang-orang jahil. Jadi kita gunakan ilmu yang kita ada ini untuk kita memberikan nasihat kepada mereka, dan menjadi satu kewajipan untuk kita memperbetulkan kejahilan seseorang dan bawa mereka keluar daripada lembah kejahilan. Kalau kita nampak ada satu perkara yang berlaku, itu perkara itu yang tak betul, maka tugas kita untuk memperbetulkan. Tetapi bukan dengan cara kita melawan, tak. Dengan cara kita nasihat. Tetapi dalam nasihat itu jangan ada dalam hati kita perasaan bongkak, takbur, ujub, sombong bahawa kita ini adalah orang-orang yang berilmu. Dalam kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang jahil ini, jangan kita rasa kita ni bangga diri dengan ilmu yang kita ada. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau ada perasaan takbur, bongkak, ujub, sombong dan sebagainya, kata Nabi SAW, Allah akan hantarkan mereka ini ke neraka. Kerana tuntut ilmu ini bukan tujuan untuk berlawan siapa yang lebih hebat. Kemudian yang ketiga, janganlah kita menuntut ilmu untuk mendapat pujian orang ramai. Ini bahaya tuan-tuan. Banyak berlaku bila orang ada ilmu, ataupun dia ni menuntut ilmu, supaya niatnya itu orang memuji dia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dipuji orang, maka Allah akan menghantarnya juga ke neraka. Tetapi kalau kita tidak meminta untuk dipuji, malah orang ramai bercerita juga perihal kita, kata Nabi SAW, itu tandanya Allah menaikkan darjat kita. Nampak tak beza ni tuan-tuan? Kita belajar ilmu, tujuan kita bukan untuk dipuji orang. Tetapi kalau orang memuji, kita tak minta orang puji, tapi orang yang memuji kita. Sebagai contoh, imam katakan, imam itu bacaannya bagus, bacaannya sedap. Imam itu tak minta dipuji, tetapi kita jemaah yang memuji dia.
Kita kata apa? Oh, imam ni bacaan dia sedap, bagus, suka. Contoh. Jadi itu sama tak dengan minta dipuji dengan orang memuji? Tak sama. Sama dengan menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu ini, bila dah ada ilmu, bukannya kita nak minta orang puji kita. Wah, dia tu bagus lah, datang kuliah, tiap-tiap malam datang kuliah, ilmu dia mesti banyak. Itu orang puji kita. Bukan kita minta orang, kau kena puji aku tau, sebab aku ni banyak ilmu. Itu kita minta orang puji. Bila kita minta orang puji, maka akan timbul perasaan yang tak elok dalam diri kita. Betul Itu kita kena bezakan. Orang memuji dan kita minta dipuji. Itu kita kena bezakan. Sebagai contoh, kalau ada orang kata, Ustaz ceramah bagus lah Ustaz, saya suka. Contoh, dia cakap dengan kita pula. Itu bahaya juga. Kita manusia kan, kadang-kadang kita kata, memang betul lah. Tapi bila kita jumpa kawan-kawan, kita mengetih dengan kawan-kawan, sarapan dengan kawan-kawan, kita makan kan, kadang-kadang kita kan bercerita. Kalau kita bercerita, kita kata, Ustaz ceramah bagus, sedap kan. Itu tanpa diketahui, tanpa didengari oleh orang tersebut. Itu kita memuji dia. Bila ada orang yang memuji kita, maka kata Nabi SAW, itu tandanya Allah menaikkan darjat kita. Maksudnya orang suka dengan kita, orang selesa dengan kita, orang suka dengan ilmu yang kita sampaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menaikkan darjat kita. Janji jangan berniat untuk dipuji. Jika kita buka dan kita rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, kita akan jumpa dengan tajuk bahayanya memuji. Dalam satu kitab Ihya Ulumuddin ada satu bab, iaitu bab bahayanya memuji. Bahayanya memuji itu sehingga sampai ke tahap para sahabat radhiyallahu anhum rasa cukup benci bila ada orang memuji mereka, walaupun pujian ke atas mereka itu untuk menaikkan darjat, tetapi ada para sahabat yang tidak suka mereka itu dipuji. Ini para sahabat Nabi, tuan-tuan. Bila ada orang memuji mereka, mereka tak suka. Kerana dengan pujian itulah nanti akan menyebabkan ada perasaan bangga diri, akan menyebabkan ada perasaan ujub, sombong. Jangan puji, tuan-tuan. Kalau kita puji nak memuji juga, itu belakang cerita lah. Bila Nabi SAW menyebut tentang 3 perkara ini, maknanya niat kita perlulah betul dalam kita menuntut ilmu. Kita perlu tahu dengan siapa atau di mana kita boleh menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, nak belajar ilmu ini perlulah kepada orang yang betul. Nak belajar ilmu, kenalah dengan orang yang mempunyai ilmu yang betul. Jangan kita main cekup sana cekup sini je. Kita nampak dia pakai serban besar, tinggi je, kita kata, wah dia ni banyak ilmu ni, belajar dengan dia. Rupanya salah. Asal nampak orang yang berjubah je, wah dia ni macam alim ni, banyak ilmu ni, pergi belajar dengan dia. Padahal tak sepatutnya dia yang mengajar. Kemudian apabila kita belajar bersama dengan orang yang betul ilmunya,
maka kita terhindar daripada 3 penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang lain, kata baginda Nabi, jangan kamu mendatangi orang-orang alim atau jangan kamu duduk dalam majlis ilmu kecuali orang yang mengajar kamu itu akan menyeru kamu dengan membawa kamu keluar daripada 5 perkara kepada 5 perkara yang lain. Nak tuntut ilmu tuan-tuan, pastikan dengan orang yang betul. Maksudnya kat sini, tuntut ilmu ini dengan orang yang betul supaya kita ini keluar daripada 5 perkara kepada 5 perkara yang lain. Sebagai contoh, kita belajar ini untuk mengeluarkan minal syakki ilal yakin. Apa perkara yang kita ragu-ragu? Apabila kita belajar, kita yakin dengan ilmunya tadi. Sebagai contoh, sebelum ni mungkin kita ada keraguan tentang sesuatu perkara, tentang sesuatu hukum. Maka kita bertanya kepada orang yang betul, maka orang itu dapat memberikan kita keyakinan yang betul. Cari orang yang macam tu. Orang yang mengajar kita supaya jangan ragu-ragu, yakin. Apa benda yang kita ragu, apabila kita belajar ilmu dengan dia, kita akan jadi lebih yakin. Bukannya apabila kita belajar dengan dia, kita dah ragu-ragu. Kita belajar dengan dia, kita masih makin ragu-ragu lagi, bertambah ragu. Itu tak betul kan tuan-tuan? Kita belajar ni supaya apa masalah yang kita hadapi, kita dapat selesaikan. Apa benda yang kita ragu-ragu tentang sesuatu hukum, apabila kita belajar, kita menjadi yakin dengan hukum tersebut. Tapi kalau kita belajar dengan orang ini, dahlah kita ni ragu-ragu. Bila kita tanya dia, bila kita belajar dengan dia, kita jadi lebih ragu-ragu lagi. Ya tak ya ni, betul tak betul ni. Tak selesai masalah. Kemudian daripada takabbur ila tawaddu. Belajar dengan orang yang bukan menyuruh kita supaya kita ni takabur, tetapi yang menyuruh kita supaya lebih menjadi orang yang tawaddu. Tawaddu ni apa dia tuan-tuan? Tawaddu ini maksudnya merendah diri. Belajar dengan orang yang bila mana ilmu yang disampaikan itu, apabila kita dapat ilmu tersebut, bukannya kita ini takbur, tetapi kita ini tawaddu. Merendah dirilah tuan-tuan dengan ilmu yang kita ada. Merendah diri, tawaddu. Ada orang kata kalau tawaddu ni dia tunduk je, jalan tunduk, tawaddu. Tawaddu ni lebih kepada merendah diri tuan-tuan. Sikap kita, sifat kita ini merendah diri. Meskipun kita lebih baik daripada orang lain, meskipun ilmu kita ini lebih tinggi daripada orang lain, maka kita kena ada sifat tawaddu, merendah diri. Jangan sombong diri tuan-tuan. Kerana apa yang telah Allah berikan kepada kita, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hanyalah pinjaman saja. Jangan kita rasa bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan kita rasa takbur, sombong. Bila cakap tentang takbur sombong ni tuan-tuan, jangan sombong dengan ilmu yang kita ada, jangan sombong dengan harta yang kita ada, jangan sombong dengan jawatan yang kita ada. Perlu ingat tuan-tuan, apabila Allah, sebagai contoh, Allah memberikan kita jawatan, semakin besar jawatan yang Allah berikan kepada kita, perlu kita ingat di akhirat nanti semakin banyak yang Allah akan tanya pada kita. Semakin besar pangkat kita, semakin banyak Allah akan tanya pada kita. Wahai si fulan, dekat dunia ni aku bagi kau jawatan yang tinggi,
apa yang kau buat dengan jawatan kau? Bagaimana kau gunakan jawatan kau itu untuk menolong orang lain? Berat tuan-tuan. Terutamanya contoh sebagai contoh golongan-golongan yang menyampaikan ilmu. Para alim ulama kita. Berat tuan-tuan. Di hadapan Allah nanti, di akhirat nanti Allah akan tanya. Ilmu yang kau ada ni kau sampaikan kepada orang lain atau tak? Sampaikan. Apa yang kau sampaikan? Kenapa orang ramai bila kau sampaikan ilmu, kenapa orang ramai tak dapat? Kenapa mereka tak ikut apa yang kau sampaikan? Itu bahaya tuan-tuan. Sebab itu nak menyampaikan ilmu, kita kena betulkan diri kita dulu. Nak jadi pemimpin, betulkan diri dulu. Nak jadi imam, betulkan diri dulu. Sebab itu tuan-tuan, soal takbur ini, soal sombong ini kita perlu berhati-hati. Jadilah orang yang bertawaduk, yang bersikap merendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga belajarlah ilmu ataupun tuntutlah ilmu dengan orang yang boleh mengajar kita daripada minar riya ilal ikhlas. Belajar dengan orang yang mengajar kita erti ikhlas. Sebab itu dalam menuntut ilmu, dalam kita beramal ibadah, ikhlas ini adalah sifat yang paling penting. Sebab itu dalam kitab ini, dalam bab yang kita belajar ini, ialah wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga melakukan amal ibadah. Ikhlas tuan-tuan. Jangan kita hukumkan orang tu ikhlas ke tak ikhlas. Jangan cakap lah. Ikhlas itu dalam. Kita nampak ke ikhlas tu. Itu pergi kuliah tu tak ikhlas tu. Tunjuk-tunjuk orang lah. Tu sedekah tu tak ikhlas tu. Tunjuk orang. Jangan pandai-pandai tuan-tuan. Nak menghukumkan orang tu ikhlas ke tak ikhlas ke. Tak perlu. Sebab itu benda yang dalaman. Kemudian daripada minal adawati lin nasihah, mengeluarkan kamu, belajarlah dengan orang yang mengeluarkan kamu daripada kamu bermusuh kepada satu perpaduan Islam. Supaya kita ini tidak bila kita belajar dengan orang yang betul, dengan ilmu yang kita ada ini bukan untuk kita bermusuh-musuhan. Dengan ilmu yang kita ada ini kita dapat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kemudian minar ruqbati ila zuhdi, daripada kamu tamakkan dunia kepada kamu jadi insan yang zuhud. Belajar ilmu ini tuan-tuan, daripada orang yang betul, bukannya menjadikan kita ini lebih tamak kepada dunia, tetapi menjadikan kita ini lebih zuhud, iaitu melebihkan lagi kepada akhirat. Itu kita kena cari dengan orang yang betul. Jangan lebihkan dunia, tetapi lebihkan akhirat. Tak boleh tinggalkan dunia terus tuan-tuan. Tetapi jadilah orang yang melebihkan akhirat. Zuhud. Ada orang kata zuhud ni tinggal dekat rumah yang dah tak berapa nak elok, tidur dekat atas tikar, itu orang kata zuhud. Bukan itu fahaman zuhud yang sebenarnya tuan-tuan. Kita kena fahami apa dia maksud zuhud. Jadi kemudian 2 minit kejadian yang demikian dapat disaksikan di mana-mana. Ada di antara orang-orang yang mempelajari ilmu tetapi perbuatannya memburukkan Islam. Hati-hati tuan-tuan, kita belajar ilmu ini bukan untuk kita menentang agama kita, agama Islam. Ini orang yang ada ilmu. Orang jahil tuan-tuan. Orang jahil tuan-tuan, saya tengok satu video. Orang jahil pergi menunaikan haji.
Boleh pula dia rakam video dia menari-nari kat situ. Kalau tuan-tuan ada perasan lah, seorang perempuan pergi menunaikan haji kat Mekah, dia boleh rakam video dia menari pula kat Mekah tu. Tuan-tuan rasa itu ada ilmu ke tak ada ilmu? Jahil ke tak? Ada pula yang tidak beramal menurut ilmu dan ajaran Islam yang dipelajarinya. Maka berhati-hati, apabila kita berilmu, maka kita kena beramal dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan kita perlu ingat tuan-tuan bahawa tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mencapai keredaan Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Bila kita belajar, kita reda untuk keredaan Allah, maka kita buatlah apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah caranya untuk kita mendapat keredaan Allah. Buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita terselamat di dunia dan di akhirat dengan ilmu yang kita ada. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi apa yang disampaikan pada malam ini mudah-mudahan memberikan kita sedikit manfaat, dan insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ni panjang tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan huraikan sedikit demi sedikit. InsyaAllah. Jadi sekian saja. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.